Fokus berita dari Sabah petang ini. Jumlah penduduk terjejas banjir di 7 daerah terus menurun. Perinciannya bersama Imran Azmi Rosli di Kota Kinabalu. Imran, teruskan. Baik, Sahih. Perkembangan banjir di 7 daerah iaitu Beluran, Sandakan, Paitan, Pitas, Matunggong, Keningau dan Sipitang. Setakat 4 petang tadi, jumlah penduduk terjejas yang berlindung di Pusat Pemindahan Sementara PPS menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan infografik Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, 344 penduduk daripada 107 keluarga ditempatkan di 9 PPS berbanding 1,287 penduduk daripada 412 keluarga 12 tengah hari tadi. Ini berikutan penutupan 4 PPS termasuk kesemua 3 PPS di Kota Marudu pada 1.30 tengah hari tadi dan sebuah PPS di Sandakan 2 petang tadi. Sementara itu, Pegawai Daerah Kota Marudu, Merin Sugara merakamkan penghargaan kepada semua pihak terlibat dalam memindahkan penduduk terjejas sebelum ini. Soalnya di Kota Marudu ini memang hotspot dia ini di kawasan area Sungai Bandau, Sungai Tandik dan di mana-mana kampung-kampung yang berdekatan dengan Sungai Bandau ini termasuklah di Pekan Lama dan juga Goshen ini memang akan menjadi hotspot untuk kita dilanda banjir lah. Alhamdulillah, harapan kita janganlah hujan ini akan berterusan. Tapi apapun yang berlaku, Puan Dio kita selaku pengurus bencana alam Kota Marudu sentiasa bersedia, bersiap siaga bersama dengan semua tim yang terlibat untuk menghadapi berbagai kemungkinan. 51 ketua isi rumah KIR terjejas banjir di daerah Keningau pada 8 hingga 10 Mac lalu, masing-masing menerima bantuan wang ihsan RM1,000. Penyerahan bantuan disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan. Sumbangan disampaikan sempena Majlis Berbuka Puasa Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Jabatan Ketua Menteri di Kompleks Sukan Keningau. Turut menerima sumbangan 100 penerima terdiri pelajar tafiz, asnaf, ibu tunggal dan orang kurang upaya OKU serta 61 pengerusi masjid dan surau di 8 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN dalam Parlimen Keningau. Kawasan DUN terlibat ialah Bingkor, Tambunan, Liawan, Tulit, Suk, Melalap, Kemabong dan Nabawan. Terima kasih kepada kerajaan di mana Yang Amat Berhormat Ketua Menteri sendiri datang untuk berbuka puasa dengan masyarakat alaman ini di Keningau dan menghulurkan bantuan kepada rakyat kita yang memerlukan. Ribuan terima kasih kepada kerajaan negeri, juga kepada Ketua Menteri kami, kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat yang mana telah banyak membantu kami dan juga mana yang saya tidak kenal dan juga yang telah membantu secara langsung dan tidak langsung kami selama 1 minggu. Ribuan terima kasih kepada kerajaan karena sudah memberikan kami sumbangan berupa uang. Dengan bantuan ini bolehlah mengurangkan sedikit beban yang kami hadapi selama ini. Dalam perkembangan lain, Datuk Haji Ji mengingatkan ahli parti komponen di bawah Gabungan Rakyat Sabah GRS supaya memberi sokongan padu kepada mana-mana calon yang akan mewakili parti dalam PRU DUN Sabah ke-17. Jelasnya sebagai ahli parti, semua pihak perlu saling bekerjasama dan menyokong mana-mana calon pilihan raya yang akan dipilih mewakili parti. Kita mesti menyokong siapa juga yang kita letakkan jadi calon dalam pilihan raya umum di masa akan datang. Jadi kita tidak mahu ada yang sabotage apa-apa macam begitu, kita akan ambil tindakan. Jadi kita mahu parti kita kuat, kita mahu GRS ini kuat untuk menghadapi pilihan raya. Menurut Datuk Haji Ji, kerajaan negeri akan terus menyelesaikan masalah rakyat khususnya masalah bekalan air bersih menerusi pelbagai inisiatif yang sedang dilaksana selain perancangan jangka panjang.
13,550 pelajar menerima manfaat daripada tajaan Beasiswa Kerajaan Negeri Sabah BKNS sejak 2021 hingga tahun lalu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, Kerajaan Negeri terus menambah dana untuk BKNS sehingga mencatat jumlah tertinggi iaitu RM128 juta pada tahun ini. Demikian ucapan Datuk Haji Ji dalam majlis berbuka puasa mahasiswa-mahasiswi Institusi Pengajian Tinggi IPT bersama Ketua Menteri di Kuala Lumpur. Teks ucapan beliau disampaikan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Datuk Haji Ji berkata, tabung pendidikan negeri Sabah TPNS yang dilancarkan pada 2022 turut memanfaatkan 7,483 pelajar golongan kurang berkemampuan yang tidak mendapat tajaan melibatkan peruntukan RM8.6 juta. Kerajaan negeri juga memberi bantuan lain, antaranya bantuan tunai pendaftaran IPT Budi, bantuan khas peperiksaan bakti dan sumbangan mahasiswa pengajian tinggi dalam negeri Sentosa. Datuk Haji Ji yang juga pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah YS berkata, kumpulan YS turut menawarkan pelbagai jenis tajaan, antaranya Beasiswa Cemerlang Negeri Sabah, Beasiswa IPT Awam dan swasta. Usaha sama antara badan penaja turut dipergiat melalui portal pendidikan negeri bagi memudahkan anak-anak Sabah memohon tajaan pendidikan melibatkan badan lain seperti Majlis Ugama Islam Sabah, Perbadanan Baitul Mal Negeri Sabah dan Yayasan Kebajikan Sabah. Sementara itu, ketika ditemui, Datuk Muhammad Arifin memberitahu bantuan subsidi tiket penerbangan graduan Rindu Sabah akan mula dibayar sebelum Hari Raya Aidilfitri ini. Bantuan itu memberi manfaat kepada kira-kira 20,000 anak Sabah yang berada di Labuan, Sarawak dan Semenanjung untuk balik ke kampung halaman pada musim perayaan. Kita juga menyediakan graduan Rindu Sabah, artinya tiket penerbangan untuk anak-anak Sabah dari Semenanjung ke Sabah, dari Sarawak ke Sabah dan dari Labuan ke Sabah, anak-anak Sabah mendapat RM600. Katanya lebih RM500 juta diperuntukkan kerajaan negeri setiap tahun bagi memperkasa pendidikan dengan pelbagai inisiatif. Dalam majlis ini, 1,300 pelajar Sabah menerima bantuan sekali bayar RM300 bagi memudahkan mereka balik ke kampung ketika musim perayaan. Penganjuran program pada hari ini menggambarkan keprihatinan Kerajaan Negeri Sabah dan juga kumpulan Yayasan Sabah terhadap pembangunan pendidikan. Sangat membantu jugalah sebab dia bagi kita untuk tiket penerbangan kan macam yang kita sedia maklum. Sekarang ni tiket penerbangan mahal. Saya sangat berterima kasih kepada Kerajaan Negeri Sabah dalam pelbagai inisiatif dan salah satunya yang saya pernah menerima ialah budi sebanyak RM2,000 untuk membantu tempoh awal kemasukan universiti saya dulu. Baik saudara, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Sahih untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Terima kasih Imran.